Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Hutan dengan kejadian misteri memang tak dapat dipisahkan. Sebab itulah orang tua-tua dulu suka pesan kalau kita nak masuk dalam hutan tu, mulut jangan cupar, kena jaga adab. Diorang pesan macam tu bukan sebab nak takutkan kita, tapi diorang nak kita ni lagi berhati-hati. Sebab apa? Sebab hutan ni bukan tempat tinggal manusia. Sebagai orang Islam, kita kena percaya yang hutan tu merupakan tempat tinggal jin. Okey, apa kaitan dengan story yang Nina nak sampaikan hari ni? Nak cerita pasal hantu ke? Atau nak cerita pasal kena sorok dengan bunian? Cerita kali ni lebih kurang macam tu juga. Cuma yang specialnya Nina nak story kisah mistik dan kisah aneh yang pernah terjadi di luar negara. Dan yang lagi menarik tu, kisah tu dikongsikan oleh seorang ranger hutan di Amerika. So without wasting any time, let's get started. Kisah menarik kali ni Nina jumpa dekat sebuah blog yang mana ranger hutan tadi tu dia share pengalaman dia dekat Reddit. Nama dia Nina memang tak tahu sebab tak dinyatakan, jadi Nina gelarkan dia sebagai Lucas untuk memudahkan penceritaan. Jadi Lucas ni merupakan seorang petugas dalam mencari dan menyelamat bagi Jabatan Perhutanan di Amerika. So cerita yang Nina akan ceritakan ni semuanya daripada POV Lucas sebagai seorang ranger hutan. Okey, cerita dia bermula sejak Lucas ni bekerja sebagai ranger hutan dan macam-macam pengalaman pelik yang dia pernah alami. Dia sendiri pun tak boleh nak hadam macam mana benda tu boleh terjadi. Kalau kes ada mangsa yang hilang dekat dalam hutan, jadi Lucas dengan dia punya and the team lah yang akan pergi mencari mangsa-mangsa tadi. Lucas ni sebenarnya dia dah banyak kali lah terlibat dalam misi menyelamat dan biasanya operasi diorang ni memang berjaya dan mangsa tadi dijumpai. Lucas kata biasanya diorang yang hilang dalam hutan ni biasanya diorang yang suka jalan sendiri. Ada juga yang terjatuh daripada tebing dan ada juga masa jalan-jalan tu diorang ni sesat. Tapi ada satu kes tu Lucas ni dia kena handle satu kes yang mana dua orang budak telah hilang semasa ikut parents dia pergi kutip buah beri. Dua budak tadi, lelaki dan perempuan, merupakan pasangan adik-beradik. Kejadian tu memang terjadi sekelip mata je, padahal pada masa tu diorang ni memang di bawah pemantauan ataupun pemerhatian parents diorang lah masa kutip buah tu. So macam parents dia macam terleka kejap, macam beberapa saat macam tu, and then diorang perasan anak diorang ni dah tak ada tau. Jadi bila anak diorang ni dah hilang, diorang pun cuak lah, diorang pun carilah sampai panggil nama anak diorang tapi tak ada respon. Bila dah cari tak jumpa, panggil pun diorang ni tak sahut. Parents budak tadi tu pun call lah ranger hutan untuk minta bantuan. Bila tim Lucas sampai dekat tempat kejadian, diorang pun menjalankan misi diorang dan tanggungjawab diorang. Tak lama lepas tu diorang terjumpa budak perempuan yang hilang tadi. Budak perempuan tu kata ada lelaki beruang yang bagi dekat dia buah beri dan minta dia untuk senyap. Lepas tu budak perempuan tu kata lelaki beruang tu jugalah yang membawa adik lelaki dia pergi. Bila Lucas dengar tentang kisah budak perempuan tu, jadi Lucas fikir, oh okey, ni mungkin kes penculikan. Ada orang yang cuba untuk menculik dua orang budak tadi. So diorang pun teruskanlah mencari budak lelaki tu pula dan trace kok ada kesan tapak kaki lelaki dewasa. Tapi semakin diorang mencari, diorang tak jumpa sebarang jejak manusia dekat situ. Kalau korang nak tahu, budak perempuan tadi tu dia describe yang lelaki beruang tu rupa dia agak aneh, yang mana badannya memang bentuk beruang tapi dia mempunyai ketinggian yang sangat tinggi. Lepas tu dia punya muka pula memang sangatlah pelik, tak macam orang kata normal lah, macam manusia biasa. Walaupun kes misi mencari dan menyelamat budak lelaki tu dijalankan berminggu-minggu, tapi budak lelaki tu tak pernah lagi dijumpai selepas tu. Next story pula tentang seorang remaja perempuan yang panjat pokok sebab dia nak tengok pemandangan yang indah. Jadi satu hari tu remaja perempuan tu dengan atuk dan dia punya mak lah pergi jalan-jalan. Jadi bila sampai dekat satu pot ni, budak perempuan ni pun beritahulah dekat atuk dengan nenek dia yang dia nak panjat pokok ni kejap sebab dia nak tengok view yang lagi jelas. Lepas dia panjat pokok tadi, atuk dengan nenek dia pun tunggulah dekat bawah pokok tu sementara tunggu dia turun. Tapi disebabkan budak tu dah lama sangat dekat atas pokok, jadi diorang ni pun panggil lah dia untuk turun tapi tak ada sahutan. Dah panggil banyak kali dah tapi budak tu tetap senyap je kat atas pokok. So mak dia pun call lah tim Lucas ni untuk minta bantuan, untuk panggil anak dia, mungkin ada tersangkut atas pokok ke apa kan, jadi nak minta lah diorang ni tolong anak dia. So operasi pun dijalankan lah untuk menyelamat remaja perempuan tu, dan diorang langsung tak jumpa dekat mana perempuan tu. Jejak perempuan tu pun diorang tak jumpa tau. Yang pelik tu kan, macam mana remaja perempuan tu boleh
hilang tanpa disedari. Sedangkan atuk dengan mak dia tu duduk dekat bawah pokok tu dan diorang tak pernah nampak pun yang remaja perempuan tu turun dari pokok tadi. Cerita yang seterusnya, Lucas and the team ditugaskan untuk mencari seorang lelaki yang hilang semasa hiking. Jadi diorang pun bergegaslah dekat lokasi yang diberikan kepada diorang ni. Lepas tu diorang terjumpa lelaki tadi tu berada dekat juram yang sangat dalam keadaan kaki dia yang dah patah tau. Korang bayangkan lelaki tu tersangkut dekat situ selama 2 hari dalam keadaan kaki dia yang patah, kena tanggung sakit dan dia bersendirian. Bila diorang tanya dia macam mana dia boleh jatuh dekat juram tu, so dia pun ceritalah semasa dia hiking gunung situ, dia ternampak ada seorang lelaki yang ada dekat puncak. Tapi lelaki tu pakaian dia macam tak pakai pakaian lengkap hiking, dia cuma pakai jaket dan juga seluar ski je. Sebelum lelaki yang hiking ni sempat tegur lelaki yang dikata misteri tu, lelaki tu pun paling muka dia, dan yang menyeramkan tu muka dia kosong guys. Muka dia tak ada wajah, tak ada mata, tak ada hidung, just kosong. So lelaki yang tengok muka lelaki yang tak ada rupa ni, dia dah terkejut tau. So dia pun larilah turun gunung dalam keadaan yang hitam pukang. Dia memang dah tak fikir apa dah pada masa tu. Yang dia tahu dia nak pergi dari situ, dia nak keluar dari hutan tu. So masa dia tengah lari dalam keadaan yang kelam kabut ni, dia telah jatuh ke dalam jurang tadi. Semalaman dia terperangkap dekat jurang tu, dia terdengar bunyi langkah kaki misteri tadi tu turun daripada gunung dengan satu jeritan yang menyeramkan. Kisah yang terakhir daripada Lucas ni, dia kata kisah ni lah yang paling menyeramkan bagi dia. Macam biasalah, diorang dapat satu kes untuk mencari seorang gadis remaja yang telah hilang dari kumpulan dia semasa diorang ni hiking. Akhirnya semasa misi mencari tu, diorang terjumpalah gadis tu. Dia tengah menerap dekat bawah pokok dalam keadaan dia tak berpakaian lengkap hiking dan juga dia tak memakai kasut. Keadaan gadis tu memang okey je, tak ada apa-apa luka, cuma dia masih dalam keadaan yang terkejut. Masa diorang bawa dia nak keluar daripada situ, gadis ni macam selalu sangat toleh tengok belakang tau. Jalan kejap dia akan tengok belakang, jalan kejap dia akan tengok belakang, macam dia cuba tengok sesuatu. Lepas tu remaja perempuan ni ada mention tentang seorang lelaki yang berbadan besar dan bermata hitam. Tapi bila Lucas dengan kawan-kawan dia macam tengok jugalah kan, kok ada lelaki yang macam disebut oleh perempuan tu, tapi diorang tak nampak sesiapa pun. So diorang pun assume lah, okay, mungkin gadis ni masih lagi trauma kan, jadi dia terbayang benda yang bukan-bukan. Tapi budak perempuan ni makin lama dia jadi macam makin gelisah, and then tiba-tiba dia stop berjalan. Lepas tu dia menjerit dekat lelaki tadi. Dia suruh lelaki tu berhenti mengekori dia dan dia takkan serahkan tim Lucas ni kepada lelaki tu. Tim Lucas pada masa tu dah macam, budak perempuan ni dah macam makin teruk kan, dia punya trauma. So diorang pun macam try jugalah untuk think positif, and then diorang pujuklah perempuan tadi untuk meneruskan perjalanan. Dan akhirnya perempuan ni pun berjalan balik. Pada masa ni Lucas kata dia mula dengar macam ada sesuatu di sekeliling diorang tau. Dengar macam bunyi-bunyi pelik. Lepas tu Lucas ni terdengar macam ada orang batuk, tapi dekat situ tak ada sesiapa pun yang batuk. Bila dah sampai dekat markas, jadi masa nak keluar tu, budak perempuan tadi tu pegang bahu Lucas, and then budak perempuan ni cakap lelaki tadi tu dia tak suka parut yang ada dekat leher Lucas. Lucas ni macam terkejut lah kan, macam mana budak perempuan ni boleh tahu yang dekat leher dia memang ada parut. Dekat leher dia memang ada parut kecil, tapi dia selalu tutup dengan kuala baju, so memang orang tak akan nampak dan tak akan tahu ada parut dekat situ. Lepas je budak perempuan tu beritahu macam tu dekat Lucas, tiba-tiba Lucas ni dia terdengar macam ada orang batuk betul-betul dekat tepi telinga dia tau. Terus meremang bulu roma dia pada masa tu, tapi dia buat macam tak dengar apa-apa. Sampai sekarang dia masih tertanya-tanya tau, siapa lelaki yang dimaksudkan oleh perempuan tadi dan kenapa lelaki tu benci dia. I see. Okay guys, itu sajalah beberapa pengalaman seram yang dialami oleh Lucas, yang dia sendiri pun rasa tak bernak-brain, apatah lagi kita. Dalam banyak-banyak kes yang Nina rasa macam agak creepy, yang macam Nina tertanya-tanya juga pasal budak perempuan yang duduk dekat atas pokok, sedangkan dekat bawah tu ada atuk dengan mak dia tengah tunggu, tapi diorang tak nampak pun anak dia turun dan budak tu hilang macam tu je. Korang rasa budak perempuan tu memang turun ke, atau dia macam tiba je dia sepi kat atas pokok? Pelik kan? Komen dekat bawah. Okay, itu saja perkongsian Nina untuk hari ni. Nina harap korang suka dan enjoy. Yang belum lagi subscribe, korang boleh subscribe di bawah dan turn on notification. Dan korang juga boleh follow Nina di Instagram. Kita akan jumpa lagi in next video. Bye. Assalamualaikum.